Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, ada segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang satu kisah yang berlaku di sebuah rumah sewa di Johor Bahru sekitar tahun 2015. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak bercerita tentang dendam gajah. Seekor gajah merempuh kereta api untuk balas dendam. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah ni saya akan gunakan nama samaran Khairul untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2015. Masa tu Khairul masih lagi bujang lah. Dia menyewa sebuah rumah bersama-sama dengan kawan-kawan bujang dia yang lain. Pada satu masa ni, Khairul ada berselisih faham dengan salah seorang kawan dia di rumah tu. Lama kelamaan, selisih faham tu menjadi makin serius. Sampai tahap diorang ni bergaduh dengan sangat teruk. Jadi, akhirnya Khairul buat keputusan untuk keluar daripada rumah tu. Dia nak menyewa di rumah yang lain. Jadi Khairul pun mulalah tengok dekat Facebook. Dia masuklah grup rumah dan juga bilik sewa Johor Bahru. Khairul tak ambil masa lama pun untuk jumpa rumah sewa yang sesuai. Tak sampai sehari pun, Khairul pun dapatlah satu rumah sewa yang sesuai untuk dihuni. Rumah tu adalah rumah flat 4 tingkat. Dan rumah yang Khairul nak sewa tu terletak di tingkat 4, tingkat paling atas. Rumah tu memiliki 3 bilik tidur dan 2 bilik air dengan kadar sewa RM380 sebulan. Rumah tu adalah rumah flat. Jarak antara flat tu dengan tempat kerja Khairul pada masa tu adalah 25 km. Memang cun lah. Lagipun pada masa tu kebetulan Khairul lagi 4 bulan nak kahwin. Memang sesuai sangat lah. Nanti dah kahwin, boleh terus ajak bini dia tinggal dekat rumah tu. Jadi pada malam harinya, Khairul terus jumpa dengan seorang Apek yang incas rumah tu. Khairul cakap rumah tu adalah rumah flat lama yang dah dibina sekitar tahun 70-an ataupun 80-an, macam tu lah. Keadaan sekeliling kawasan tu agak seram sebab bangunan lama dan persekitaran yang macam tak berapa ceria. Jiran-jiran dekat flat tu ramai yang non-Muslim, bukan orang Islam. Khairul pun masuklah dalam rumah tu. Dia cek semualah, cek elektrik, semuanya okey. Dia cek bekalan air, semuanya okey. Lepas tu Khairul terus bayar deposit. Keesokan paginya Khairul mulalah pindahkan barang-barang dia. Dia ambil barang-barang dia dekat rumah sewa lama tu, dia bawa pergi dekat rumah sewa baru. Khairul letakkan semua barang-barang tu dekat ruang tamu. Dia pun mulalah bersihkan rumah tu seorang diri. Khairul cakap dekat rumah tu ada banyak kesan-kesan contengan dekat dinding. Macam-macam lukisan ada. Nampak macam kanak-kanak lah yang menconteng tu. Mungkin penyewa sebelum ni ada anak-anak kecil. Sebab itulah rumah tu penuh dengan contengan. Khairul pun mulalah bersihkan dinding-dinding tu. Dia ambil kain basah dan dia sental sampai tertanggal cat-cat dalam rumah tu. Kalau ikutkan hati, Khairul nak cuci semualah, nak ambil air banyak-banyak, nak cuci ke semua rumah tu. Maknanya nak cuci bersih-bersih lah, tapi tak boleh sebab bekalan air dekat rumah tu agak perlahan. Khairul memang tak kisah sangat sebab dia tak merancang untuk duduk di rumah tu buat jangka masa yang lama lah. Satu masa nanti Khairul akan berpindah. Dia dah kahwin dan duduk kat rumah tu sekejap. Dia akan kumpul duit, kumpul modal. Dia akan berhenti kerja dia sekarang ni, cari kerja lain dan menyewa di rumah yang lebih selesa untuk dia dan juga bakal isteri dia nanti. Malam pertama Khairul tidur dekat rumah tu, Khairul dah mula rasa tak sedap hati. Khairul terasa seperti diperhatikan oleh seseorang. Sepanjang minggu pertama Khairul tinggal dekat rumah tu, dia cuma gunakan ruang tamu saja untuk tidur, untuk makan dan juga untuk solat. Khairul ni badan dia agak besar, tapi Khairul mengaku sendirilah. Sifat dia ni kadang-kadang berubah. Kadang-kadang dia jadi penakut, kadang-kadang berani. Kalau dah datang perasaan berani dia tu, tidur dekat kubur pun dia tak takut. Tapi kalau dah datang perasaan takut dia nak bangun daripada tempat tidur, nak pergi ke tandas pun takut. Macam itulah sifat Khairul. Gangguan pertama berlaku semasa Khairul sedang solat. Solat maghrib di ruang tamu tu.
Sedang Khairul solat tu, tiba-tiba Khairul rasa ada air masuk dalam mulut dia. Tak tahu air tu datang daripada mana, tapi terasa seperti daripada arah depan. Yang hairannya, dekat depan Khairul tu tak ada apa-apa pun. Ada dinding saja. Khairul tak pedulikan gangguan tu. Dia teruskan solat. Tapi, keesokan harinya, Khairul mula batuk-batuk. Dia batuk, dia rasa tak sedap tekak. Dan perkara tu berlarutan. Sampai tahap Khairul dah tak ada suara. Tak boleh nak bercakap. Terpaksalah Khairul ambil MC. Memang problem jugalah. Sebab masa tu Khairul bekerja sebagai seorang customer service. Memang banyak kejadian pelik berlaku dekat rumah tu. Pada satu hari ni, Khairul mandi. Dalam tandas tu lah. Tiba-tiba Khairul terperasan ada satu stiker. Stiker Carrie Junior. Carrie Junior tu adalah satu jenama mandian lah, mandian kanak-kanak. Dan pada masa yang sama, Khairul tengok dekat atas para pintu bilik mandi tu ada botol Carrie Junior tu dan juga sepuntung rokok. Khairul mula ketakutan pada masa tu. Sebab Khairul pasti memang dia dah buang semua benda tu mula-mula masuk ke dalam rumah tu. Kalau yang botol dengan puntung rokok tu mungkinlah dia tak ingat ke apa kan. Sebab benda tu ada dekat para pintu. Tapi stiker Carrie Junior yang melekat pada dinding tu memang dia betul-betul ingat. Dia dah buang stiker tu. Macam mana stiker tu boleh melekat balik dekat situ? Selepas seminggu menyewa dekat rumah tu, Khairul dah mula rasa selesa lah. Okey lah. Dah tak takut macam dulu. Khairul pun mula kemas bilik utama dekat rumah tu, master bedroom. Bila dah selesai bersihkan bilik tu, dah kemas semua, Khairul pun pindahkan barang-barang dia masuk dalam master bedroom. Tak lama lepas tu, Khairul dia ada jumpa seekor kucing ni. Memang cantik lah, warna hitam. Khairul pun bela, bawa balik dekat rumah. Dia panggil kucing tu Tam-Tam. Khairul mula rasa seronok tinggal dekat rumah tu. Sebab sekarang ni, dia dah ada teman. Ada teman seekor kucing. Dekat rumah tu ada 3 bilik. Dan bilik yang digunakan cuma satu. Bilik Khairul saja. Jadi Khairul buat keputusan untuk bagi satu bilik kepada Tam-Tam. Saja-saja je lah. Khairul buka bilik tu, letaklah semua. Tempat tidur Tam-Tam, lepas tu tempat makanan, minuman Tam-Tam. Dia letak dalam bilik tu. Memang pintu bilik Tam-Tam ni tak pernah ditutup. Dia biarkan terbuka sepanjang masa. Bilik Tam-Tam ni terletak bersebelahan dengan bilik Khairul. Dan bilik Tam-Tam ni betul-betul berhadapan dengan pintu bilik air. Pada satu hari ni, Khairul belilah satu mainan untuk Tam-Tam. Mainan tu bentuk dia macam batang joran. Tapi tak adalah besar macam joran tu. Dia kecil je lah. Lepas tu dekat ujung tu ada bulu-bulu dan ada loceng dekat ujung. Tam-Tam memang sangat sukalah mainan tu. Dia gigit benda tu dan dia bawa berlari. Jadi kedengaran lah bunyi loceng tu. Biasanya macam tu lah. Pada satu malam ni, Khairul tidur dalam bilik dia macam biasalah. Setiap kali Khairul tidur, dia akan lock pintu bilik dia. Tam-Tam pula duduk dekat luar. Macam biasalah. Dia biarkan Tam-Tam tu bebas bermain. Sekitar jam 3 pagi macam tu, Khairul terjaga. Khairul terjaga sebab Khairul dengar ada bunyi loceng. Memang bising lah dekat dalam rumah tu, terutama dekat depan bilik dia. Dan sekali-sekala, Khairul dengar dekat pintu bilik dia, seolah-olah ada benda langgar. Masa tu Khairul tak pedulikan sangat lah. Mungkin Tam-Tam yang bermain. Tam-Tam ambil mainan dia tu, berlari-lari dalam rumah, kemudian langgar dekat pintu bilik dia. Khairul buat tak tahu je lah. Sambunglah tidur. Bila Khairul bangun keesokan pagi, Khairul terkejut. Sebab Khairul nampak mainan Tam-Tam tu ada dekat atas meja dia. Jadi sebenarnya, bunyi loceng yang dia dengar dekat luar tu, dekat kawasan ruang tamu dengan depan bilik tu, bunyi apa? Sebulan lepas tu, Khairul dan juga tunang dia nak pergi ke Kuantan. Nak menghadiri majlis kahwin salah seorang kawan Khairul. Jadi pada masa tu, Khairul ambillah Tam-Tam ni. Ambil Tam-Tam dan hantar dekat rumah abang kepada tunang dia. Nak minta tolong jagalah sekejap. Bila dah hantar Tam-Tam dekat rumah abang kepada tunang dia, Khairul pun pergilah dekat Kuantan. Pergilah hadiri majlis tu bersama-sama dengan tunang dia. Bila dah selesai semua majlis tu, Khairul dan juga tunang dia pun baliklah semula. Singgahlah dekat rumah abang kepada tunang dia. Nak ambil balik kucing Tam-Tam tu lah. Tapi pada masa tu, abang kepada tunang dia ni rasa suka Tam-Tam tu. Jadi abang kepada tunang Khairul ni mintalah dekat Khairul nak jaga kucing tu. Khairul terpaksa mengalah lah. Jagalah Tam-Tam, tak apalah. Khairul pun baliklah ke rumah. Nak buat macam mana kan? Nampak gayanya terpaksalah dia hidup seorang diri semula dekat rumah tu. Macam mula-mula dia masuk dulu. Pada satu hari ni, Khairul merancang nak pergi keluar makan bersama-sama dengan tunang dia.
selepas balik daripada kerja. Macam biasalah, Khairul balik daripada kerja sampai dekat rumah sekitar jam 7.40 malam macam tu. Masa Khairul parking kereta dekat tempat parking tu, tiba-tiba tunang dia call. Call tanya sekarang ni ada dekat mana. Khairul pun bagi tahulah, baru sampai ni, ada dekat tempat parking. Bila Khairul keluar kereta, Khairul tengok tunang dia dah ada tunggu dekat depan pintu. Khairul dah mula rasa pelik pada masa tu. Berani pula dia naik sorang-sorang tunggu dekat depan rumah tu. Khairul pun naik lah, pergilah dekat rumah dia. Rupa-rupanya pada masa tu, tunang Khairul ada beli satu kek. Nak simpan lah, nak bagi dekat Khairul, nak simpan dalam peti. Khairul perasan pada masa tu, tunang dia senyap aja, tak cakap apa-apa. Dan muka tunang dia pucat. Khairul terfikir juga pada masa tu, jangan-jangan tunang aku ni dah nampak benda-benda. Benda-benda tak elok dekat rumah aku ni. Masa tu, Khairul masih lagi belum sembahyang maghrib. Jadi, dia cakap lah dekat tunang dia ni, tunggu dekat sini sekejap. Nak mandi sekejap, lepas tu nak solat maghrib. Bila Khairul dah siap mandi, dah siap sembahyang semua, Khairul dan juga tunang dia turunlah ke bawah dan pergilah dekat kereta. Bila dah masuk dalam kereta tu, tunang Khairul tanya, betul ke awak duduk dekat rumah ni sorang-sorang? Khairul dah mula risau bila mendengar tunang dia tanya macam tu. Khairul tanyalah, yelah, kenapa? Tunang Khairul cakap, mula-mula dia sampai tu, dekat bawah, dia terperasan lampu bilik tidur Khairul terbuka. Dan dia nampak seolah-olah ada bayang seseorang berdiri dekat tingkap bilik tu. Sebab itulah dia berani naik. Dia ingat Khairul dah ada dekat dalam. Masa tu Khairul pun cakap lah, mungkin tersalah tengok rumah sebelah kot. Nasib baiklah tunang Khairul ni jenis yang simple minded. Tunang Khairul cakap, mungkinlah, mungkin tersalah tengok agaknya. Khairul pun rasa lega bila dengar tunang dia cakap macam tu. Padahal Khairul tahu dekat sebelah rumah sewa dia dan juga dekat depan rumah sewa dia memang tak ada orang, memang tak ada penghuni. Selepas malam tu, beberapa malam seterusnya, Khairul diganggu dengan bermacam-macam jenis bunyi. Bunyi cakaran, bunyi guli, ada orang tabur guli dalam rumah. Lepas tu bunyi pinggan kaca belaga. Padahal Khairul ni dia tak ada pinggan kaca, dia cuma pakai pinggan plastik saja. Maklumlah orang bujang. Bunyi orang ketuk pintu dan kadang-kadang kedengaran bunyi orang memasak dekat dapur dia. Lama kelamaan Khairul dah jadi macam tak peduli bunyi ni, tak kisah. Biasanya bunyi-bunyi ni akan kedengaran sekitar pukul 2.30 hingga 3 pagi. Pada satu malam ni, masa tu malam minggu, Khairul biasanya kalau malam minggu dia akan tidur lewat. Khairul kalau malam minggu dia akan tonton anime, kartun Jepun. Masa tu dah pukul 3 pagi. Khairul sedang menonton anime yang bertajuk Akame ga Kill. Tiba-tiba Khairul rasa lapar. Khairul pun pergi dekat dapur dan dia rebuslah telur. 5 biji telur dia rebus. Dah siap rebus telur tu, Khairul pun bawa lah dekat depan laptop. Dia tonton anime tu guna laptop. Khairul ambil lah kicap, makan telur dengan kicap. Bila dah habis 5 biji telur tu, dia dah makan semua, tiba-tiba dia sakit perut. Dia pun terkentut. Mula-mula memang busuk lah bau dia. Khairul sampai tergelak sorang-sorang dekat dalam rumah tu. Tapi tiba-tiba datang satu bau yang sangat wangi. Entah daripada mana datangnya bau tu. Khairul mula meremang. Tapi Khairul masa tu dia masih lagi buat tak tahulah. Dia tonton aja anime tu. Tak lama lepas tu datang pula satu bau yang sangat busuk. Bau macam bangkai. Masa tu Khairul dah mula takut. Khairul tutup laptop dia semua dan Khairul terus tidur. Dia pura-pura tidur. Lama jugalah ambil masa. Akhirnya Khairul betul-betul tertidur. Beberapa hari selepas kejadian tu, Khairul tak mengalami sebarang gangguan. Memang aman lah hidup dia pada masa tu. Tapi aman tu tak kekal lama. Pada satu malam ni, entah kenapa, mata Khairul susah nak tidur. Dia tak mengantuk pada malam tu. Padahal esok paginya dia kerja. Jadi Khairul pun mainlah game. Dia main game Clash of Clans, COC. Dia main sampai pukul 3 pagi. Bila jam dah menunjukkan pukul 3 pagi, tiba-tiba Khairul terdengar ada bunyi loceng. Bunyi loceng mainan tam-tam dekat luar bilik. Dengarlah bunyi benda berlari, bunyi loceng. Lepas tu pintu bilik dia dilanggar oleh sesuatu. Banyak kalilah Khairul mengeluh lah pada masa tu. Tam-tam ni buat bising pula malam-malam macam ni. Masa tu baru Khairul teringat tam-tam dah tak ada dekat rumah tu. Abang tunang dia dah ambil tam-tam. Dia seorang diri dekat rumah tu. Bila Khairul teringat macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Apa benda yang main-mainan tam-tam dekat luar tu? Apa benda yang berlari? Apa benda yang langgar pintu bilik dia? Bila dah ketakutan macam tu, Khairul pun tarik selimut
dan dia paksa mata dia untuk tidur. Keesokan paginya, bila Khairul keluar daripada bilik, Khairul terkejut. Mainan tam-tam betul-betul ada dekat depan pintu bilik dia. Memang ada sesuatu dekat rumah dia tu. Benda ni dah mula berani. Berani nak main-mainkan, nak menakut-nakutkan Khairul. Selang beberapa hari lepas tu, minggu yang sama lah. Minggu yang sama, hari yang berbeza. Sekali lagi Khairul diganggu. Dan katanya Khairul, gangguan ni lah yang paling ekstrim. Malam tu adalah malam minggu. Bila sebut malam minggu macam biasalah, Khairul akan tidur lewat. Dia akan buka laptop dia, dia akan menonton anime sambil makan. Anime yang ditonton pada malam tu bertajuk Parasite The Maxim. Khairul dah prepare dah pada masa tu. Dia buat Maggi kari dan dia buat air teh. Bila dah habis makan mi kari tu, tiba-tiba perut Khairul ni terasa nak melepas. Khairul pun bangun. Bangun, keluar daripada bilik, nak pergi dekat toilet. Macam yang saya cakap awal tadi, pintu bilik air dan juga pintu bilik tam-tam terletak bertentangan. Dan pintu bilik tam-tam ni sentiasa terbuka, tak pernah ditutup. Masa tu, lampu dalam bilik tam-tam ni memang tak dibuka lah. Gelap lah dekat dalam bilik tam-tam tu. Lampu tandas pula memang sengaja Khairul biarkan menyala. Masa Khairul berjalan nak pergi ke toilet tu, melalui ekor mata, Khairul terperasan. Dalam bilik tam-tam yang gelap tu, dalam keadaan pintu bilik yang tak pernah tertutup tu, Khairul nampak ada sekujur tubuh sedang berbaring sambil menghadap Khairul yang sedang berjalan nak pergi ke toilet. Benda tu kelihatan seperti seorang nenek tua yang sedang berbaring, memakai baju kelabu coklat yang dah lusuh. Khairul terperanjat pada masa tu. Khairul perasan nenek tua tu sedang pandang ke arah dia. Khairul cepat-cepat toleh dekat bilik tu. Dia pergi pasang lampu dekat bilik tam-tam tu. Bila lampu dah menyala, Khairul tengok tak ada apa-apa pun dekat dalam bilik tu. Memang meremang habis bulu roma Khairul pada masa tu. Khairul pergi semula dekat tandas. Dia selesaikanlah urusan dia. Khairul ni macam yang saya cakap tadilah. Kadang-kadang dia jadi berani, kadang-kadang dia jadi takut. Bila Khairul dah nampak penampakan nenek tua tadi tu, tiba-tiba dia terasa marah. Dia rasa marah sebab sekarang ni benda ni dah makin melampau. Dah berani menunjukkan diri secara fizikal, nampak depan-depan. Khairul tak suka benda tu buat macam tu. Sebab pada masa tu, dia dah tinggal sebulan nak kahwin. Nanti kalau dia bawa isteri dia tinggal dekat rumah tu, benda ni berani menunjukkan diri macam ni, susahlah dia. Masa pun terus berjalan. Sebulan lepas tu, Khairul pun selamatlah berkahwin. Jadi Khairul pun bawa lah isteri dia tinggal dekat rumah tu. Bila isteri dia dah tinggal dekat rumah tu, Khairul tak pernah ceritalah perkara-perkara ni. Dia rahsiakan semuanya. Sebab Khairul ni, dia selalu balik lewat daripada tempat kerja. Jadi dia tak nak lah isteri dia ni rasa seram duduk kat rumah tu seorang-seorang. Tapi Alhamdulillah, sepanjang 2 bulan 3 bulan pertama Khairul dan juga isteri dia tinggal dekat rumah tu, dia orang tak kena sebarang gangguan. Khairul dah mula rasa lega lah pada masa tu. Mungkin benda ni dah tak kacau dia selepas dia berkahwin. Tapi tak, benda ni masih lagi mengganggu. Pada satu malam ni, Khairul macam biasa tidur dengan isteri dia. Lebih kurang jam 2 pagi lebih, pukul 3 pagi macam tu, Khairul terjaga. Terjaga sebab dia sakit perut, nak pergi ke tandas. Khairul pun bangunlah. Bangun keluar daripada bilik nak pergi ke tandas. Pada masa tu, memang lampu tandas tu terbakar. Gelaplah tandas, tak ada lampu. Khairul pun buka lah lampu bilik tam-tam. Kan bilik tam-tam tu tak pernah ditutup. Jadi kalau dia buka lampu bilik tam-tam, cahaya lampu daripada bilik tam-tam tu boleh menerangi tandas tu. Masa Khairul sedang guna tandas tu, dia tak tutup lah pintu tandas ni. Nak bagi cahaya daripada bilik tam-tam tu masuk ke dalam tandas. Sedang Khairul buang hajat, tiba-tiba Khairul ternampak. Beberapa kali daripada dalam bilik tam-tam tu, ada satu kepala menjenguk ke arah dia. Banyak kali benda tu menjenguk. Dan Khairul tahu, benda tu bukan isteri dia. Sebab isteri dia sedang tidur dalam bilik. Lebih kurang 2-3 bulan lepas tu, duit simpanan Khairul dah cukup. Khairul pun berpindah lah. Pindah menyewa di rumah lain, rumah yang lebih selesa. Dan pada masa tu juga, Khairul dapat bekerja di tempat kerja baru di Singapura. Itulah kisah seram yang berlaku kepada Khairul semasa dia menyewa di sebuah rumah flat di Johor Bahru sekitar tahun 2015. Selamat datang ke segmen pelik dan aneh. Dalam segmen pelik dan aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang dendam seekor gajah. Kisahnya bermula apabila terbinanya satu landasan kereta api di Tanah Melayu. Landasan kereta api pertama di Tanah Melayu mula beroperasi pada 1 Jun tahun 1885. Landasan kereta api ni terletak di Perak, menghubungkan Taiping dan juga Kuala Sepetang.
Tujuan utama pembinaan landasan kereta api ni adalah untuk menghubungkan kawasan pelombongan di Larut dengan pelabuhan yang paling hampir yang terletak di Kuala Sepetang. Sistem pengangkutan kereta api ni pada peringkat awal mula-mula beroperasi dulu banyak menerima ancaman. Maklumlah pada masa tu masih lagi belum merdeka. Jadi masih banyak pihak komunis yang berkeliaran di tanah Melayu pada masa tu. Jadi kadang-kadang memang ada pihak-pihak komunis ni datang menyerang kereta api itu. Dan bukan itu saja. Ancaman juga boleh datang daripada binatang liar, haiwan-haiwan liar, terutamanya gajah. Peristiwa yang paling tragis yang pernah berlaku adalah pada tahun 1894. Pada hari kejadian tu, ada satu kereta api jenis wap. Kereta api tu adalah kereta api penumpang lah. Ada 3 gerabak yang penuh dengan penumpang. Perjalanan pada masa tu adalah daripada Ipoh Perak menuju ke Kuala Lumpur. Dan pada masa tu, kereta api tu dipandu oleh seorang warga Inggeris. Bila kereta api tu dah tiba dekat Teluk Intan, pada masa tu dengan kelajuan 40 ke 50 batu sejam, tiba-tiba ada seekor gajah jantan yang sangat besar berdiri dekat tengah-tengah landasan kereta api. Dan di belakang gajah tu ada sekawan gajah yang lain. Gajah jantan ni seolah-olah memang dah menunggu kehadiran kereta api dekat situ. Tiba-tiba gajah jantan yang besar tu berlari meluru ke arah kereta api dan terus merempuh kereta api tu. Akibat daripada rempuhan yang kuat tu, kereta api tu dah tergelincir, menyebabkan gerabak dekat belakang ni terkeluar daripada landasan. Rempuhan daripada gajah jantan tu memang sangat-sangat kuat. Sampai besi-besi dekat rel kereta api tu ada yang tercabut dan ada yang patah. Berdasarkan penceritaan orang-orang terdahulu, gajah yang merempuh kereta api tu saiz dia memang cukup besar. Lebih besar daripada gerabak kereta api tu. Gajah tu matilah hasil daripada rempuhan tu. Kata penduduk tempatan dekat situ, gajah jantan yang mengamuk tu, yang langgar kereta api tu, buat macam tu sebab nak menuntut bela. Menuntut bela atas kematian anak dia. Katanya, anak gajah tu dulu pernah dilanggar di kawasan tu, di tempat yang sama, beberapa tahun yang lepas. Pada tahun 1888, dekat situ, ada pernah terjadi kereta api melanggar seekor gajah betina. Memang matilah gajah tu. Dan katanya, gajah betina tu lah anak kepada gajah jantan yang mengamuk tu. Dari sudut yang berbeza, ada pengkaji yang percaya gajah tu mengamuk sebab dia sensitif pada cahaya, terutama pada waktu malam. Kebetulan masa gajah tu mengamuk, waktu dah senja. Dan di kawasan tu, kiri kanan memang hutan tebal. Jadi memang gelap lah. Bila gajah tu nampak cahaya daripada kereta api datang dekat dia, dia tiba-tiba jadi marah dan terus merempuh kereta api tu. Tak pastilah mana satu yang betul. Pasal cerita dendam gajah tadi, dendam pada kereta api yang melanggar anak dia, ataupun tentang gajah ni sensitif pada cahaya. Tak tahulah mana satu puncanya yang betul. Ekoran daripada kejadian gajah merempuh kereta api tu, 2 orang pekerja kereta api yang berbangsa India telah terbunuh. Manakala penumpang-penumpang pula yang duduk di gerabak belakang hanya sekadar luka-luka ringan saja. Bagi memperingati peristiwa tu, tengkorak gajah tu dah diawet. Diawet dan disimpan di Muzium Perak yang terletak di Bandar Taiping untuk tatapan umum. Tulang peha gajah tu pula ditempatkan di Muzium KTMB. Manakala gading gajah tu pula difahamkan telah diambil oleh pihak British, dibawa balik ke England. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.